Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan yang baik. Jadi saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Hari ini akan menceritakan kita bersambung mohon sijil halal JAKIM part 5 daripada 5. So ni kira part yang terakhir lah untuk 3PDS. 3PDS kita terangkan untuk video kali ini kita terangkan berkaitan sistem. Jadi 3PDS ni dia ada elemen dia seperti yang sebelum ni, video-video. Kalau belum tonton, boleh tonton video-video saya sebelum ni. Saya dah terangkan part yang pertama, P yang pertama adalah premise, P yang kedua adalah produk, P yang ketiga adalah people, iaitu kaki tangan, D adalah dokumen, dan yang terakhir untuk video kali ini adalah sistem. Jadi sistem ini adalah penting untuk kita bangunkan, dan sebenarnya sistem ni dia nak kata susah pun tak susah, tapi dia critical part juga, sebab sistem ni yang menjamin semua keseluruhan sistem halal kita berjalan dengan baik ataupun tidak, bergantung macam mana kita bangunkan. Jadi masih kita bulan 10. Okey, bulan 10 adalah bulan di mana Halal on Track, inisiatif Halal on Track untuk mempercepatkan proses permohonan halal dirasmikan pada awal bulan ini oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi di Dewan Chancellor UM. Jadi berkaitan dengan itu, wajar kita usahawan-usahawan makanan ambil peluang ini. Jangan beralasan lagi yang persediaan halal ni lambat. Betul, sebelum ni katanya average 9 bulan. Kali ini proses JAKIM, Pak JAKIM, dia hanya mengambil masa 30 hari sahaja secara rekodnya, tapi apa yang dia kata 23 hari. Okay, 30 hari sahaja, satu inisiatif yang bagus dan wajar dipuji oleh tim-tim di JAKIM yang pada saya memang nampaklah bertungkus lumus. Dia mempercepatkan, membantu proses permohonan sijil halal ini, dan harapnya ia berkekalan ataupun bertambah bagus lagi, bertambah baik lagi. Okey, dan inisiatif ini sebenarnya JAKIM sahajalah, JAKIM sahaja, tidak termasuk JAIN, dan saya mengharapkan JAIN pun turut sama merangkul ataupun menyokong inisiatif ni dengan implement benda yang sama. Okey, jadi salutlah kepada Timbalan Perdana Menteri dan kepada JAKIM atas inisiatif ini. Jadi dengan syarat 30 hari permohonan mesti lengkap. Jadi untuk lengkap kita mesti ikut garis panduan yang ditetapkan, iaitu MS 1500 2019, MPPHM 2020 dan MHMS 2020. Okey, semua ada dalam ni. Download saja, percuma download dan baca. Tapi kalau tuan-tuan rasa panjang sangat nak baca, tuan-tuan boleh ikut saja formula 3PDS ni, kerana formula 3PDS ni diterbitkan, diambil, dirumuskan daripada yang ni lah, daripada manual-manual juga kita rumuskan untuk memudahkan kerja kami sebagai konsultan, untuk memudahkan kerja kami coaching, untuk memudahkan kerja kami train, dan sememangnya memudahkan kerja usahawan sendiri untuk tahu apa elemen-elemen aspek-aspek yang perlu diberi perhatian untuk bisnes dia dapatkan pensijilan halal. Okey, jadi untuk kita rumuskan video kali ini, saya akan terangkan part yang terakhir adalah sistem. Okey, sistem ni kita boleh pecahkan kepada dua lah. Yang pertama sekali, sistem apa? Sistem tu pecah kepada dua. Satu sistem yang kita panggil Halal Assurance System itself. Yang tu kita ambil daripada MHMS. Okay, sistem yang kedua adalah sistem My Halal sendiri, iaitu satu platform yang kita gunakan untuk memohon persediaan halal secara My Halal lah. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada elemen-elemen tersebut, kita mesti tahu kenapa syarat-syarat untuk kita mohon sijil halal. Kalau tuan-tuan tengok dia punya checklist, antara syarat-syarat dia, kita perlu pastikan
kita punya aktiviti, kita punya business operation ni perlu memastikan sekurang-kurangnya berjalan selama 3 bulan. Sekurang-kurangnya 3 bulan kena run dulu. Kenapa? Salah satunya adalah supaya kita ni dah ada SOP, kita dah implement HAS ataupun ICS seperti yang terkandung dalam ni, MHM manual ni. Maknanya kita buat SOP, kita buat manual kita run selama 3 bulan, pakai kita punya standard, and then baru kita boleh mohon. Itu sebenarnya kenapa dia minta 3 bulan jalan dulu. Sebenarnya 3 bulan tu adalah kita jalan dulu operation dengan pakai sistem halal. Dah cantik, barulah kita mohon. Sebab tu bila mohon tu biasanya dah tak banyak salah dah. Dah semua dah jalan, semua dah running. Tapi apa yang terjadi sebenarnya, sistem tak run lagi, sistem pun tak ada, manual pun tak ada, tapi dah mohon. Itu yang terjadi. Jadi bila mohon, kena reject lah. Itu yang terjadi. Dan yang akhirnya yang kena marah JAKIM juga. Jadi JAKIM yang asyik kena marah. Ini tak baik tuan-tuan. Implement dulu, run dulu sistem, kemudian baru buat permohonan certification secara official. Jadi kenapa kita kena implement sistem ni dulu? Supaya perjalanan kita punya sebenarnya sama je, mohon halal ke, mesti ke, JMPS, dia memang macam tu. Set up dulu sistem, kemudian kita verify sistem jalan, baru kita go for certification. Dia memang macam tu. Tapi untuk halal ni lain sikit. Kenapa lain? Sebab ialah dia cover banyak daripada micro punya business pun, kecil pun dia cover. So dia kena hadap benda-benda macam ni lah. Okay. So kita buat benda ni semuanya adalah kerana kita nak mudahkan proses permohonan kita supaya dia lancar dan mudah. Okay. Jadi case study banyak lah. Case study banyak. Bila kita buat permohonan halal, bila tak ada sistem, okay, submit dah ni, dah submit. Bila dah submit, nak submit tu barulah dia minta apa? Barulah dia minta sistem ISCS. Mana manual? Barulah itulah first time pemohon dengar. ICS apa benda pula ni? Jadi bila dia tak ada checklist yang betul, bila dia tak ada sistem yang betul, bila tak ada knowledge, bila dah 6 bulan baru dia nak buat submission, dah ulang-alik, barulah dia dengar dia kena submit buat manual ICS. Dia pun tak tahu internal halal control system ni apa benda. Dah nak kena turun balik, nak kena cari balik apa benda, dah kepala dah semak. Itulah dia. Salah satu contoh klien kita orang ni dah 10 bulan dah kena reject 4 kali. 4 kali dah kena reject. 4 kali kena reject. Jadi tempoh permohonan tu dah makan masa 10 bulan. Jadi sebab dia tak tahulah. Dia tak tahu macam mana, tak ada checklist. Saya pun tak tahu dia pakai checklist apa. Dan dia tak ada formula PPDS ni. Yang kita bagi free je pakailah. Pastikan elemen-elemen ni semua ada. Jadi sebenarnya siapa yang kena tahu? Macam tadilah saya cerita, pemohon tu dia kena tahulah. Dia kena tahulah benda-benda ni sistem kena in place. Okay? Ataupun dia ada lantik halal supervisor. Halal supervisor tu kena tahulah. Okay? Ataupun kalau syarikat besar, sederhana dan besar, dia kena ada halal exec. Halal eksekutif lagi mesti tahulah benda ni. Kalau ada halal eksekutif, apa yang dia kena bangunkan adalah halal assurance system. Dia bukan ICS, dia kita panggil HAS, halal assurance system. Okay? Dan benda ni pun kita cover, kita dah cover dalam video-video kita sebelum ni lah tentang ICS dan halal assurance system. Okay, boleh rujuk, boleh cari. Okay. Jadi, macam mana kita nak implement sistem ni? Apa yang perlu ada? Okay, first kali macam saya cakap tadi, first kali dia ada, kita ikut garis panduan sistem, kita merujuk pada SOP syarikat tersebut berkenaan halal. First kali kita kena berpandukan MHMS 2020. Kat sini ada download JAKIM. Kat sini ada terangkan dengan detail sebenarnya. Okay. Cuma tergantung tuan-tuan perempuan nak baca atau tak baca sahaja. Jadi MHMS ni ada letakkan 2 syarat ataupun kategori. Yang pertama ni dipanggil halal assurance system. Okay, halal assurance system ni dia hanya syarikat yang bertaraf, okay, berskala,
besar dan sederhana. Okey, syarikat besar, sederhana, dia kena bangunkan HAS ataupun Halal Assurance System. Okey, biasanya dia ada, kalau tak salah saya, 12 elemen ke dalam tu yang perlu dibangunkan dah. Ada diceritakan dalam MHMS ni. Okey, tuan-tuan perempuan boleh rujuk 12 elemen. Bagi syarikat-syarikat yang mikro ataupun kecil ni, dia tak perlu bangunkan HAS. Apa yang dia kena bangunkan adalah Internal Halal Control System, ISCS. Jadi kalau tadi tu ada 12 elemen ke 13 elemen, ISCS ni simple sahaja, dia ada 3 elemen. Boleh rujuk 3 elemen. Okey. Kemudian bila kita dah ikut elemen ni, kita dah kenal pasti elemen-elemen semua, kita kena buat sistem mengikut bisnes kita. Kita jangan copy paste orang lain punya. Jangan copy paste. Nanti manual tak sama, apa yang implement tak sama. Apa ni kan? Zakim tengok pun berdasarkan you punya manual, you katakan macam ni. Tapi yang you implement tak ada pula. Jadi inilah contoh copy paste. Sebab tu jangan copy paste, tapi copy dan tiru wasi, orang kata kan. Copy dan tiru ikut macam mana kita punya business activity. Okay, so tu dia HAS dan ISCS. Setelah kita dah compile, okay, prosedur kita macam ni, prosedur kita purchasing macam ni, prosedur kita beli macam ni, prosedur kita terima macam ni, terima barang apa semua, prosedur kita buat pembersihan macam ni, kita dah clear, and then kita come up dengan satu SOP. Kita buatlah SOP dia macam ni, pekerja harus ini, kekerapan harus ini rekod dia, ini form dia. Okay, boleh tengok video saya yang berkenaan ICS lah ataupun HAS. Okay, kemudian daripada situ kita compile jadilah satu manual. Itulah kita panggil manual ISCS. Manual ni lah yang kita gunakan atau prosedur yang kita tetapkan untuk syarikat kita supaya kita punya tata cara ataupun aktiviti kerja kita tu mengikut panduan yang kita tetapkan agar kita punya sistem jaminan halal dalam organisasi kita itu terjamin. Itulah kena buat sistem ni. Jadi sistem yang kedua adalah kita panggil sistem My Halal lah. My Halal itself. My Halal ni adalah semua pemohon persediaan halal, tak kira lah seberapa besar syarikat ke, tak kira lah pemohon tu daripada luar negara ke, dalam negara ke, semua kena pakai sistem ni. Okay? Sistem My Halal. Jadi segala data, maklumat, info apa semua tu setelah kita buat dalam dokumen, kita buat dalam paper, produk, semua tu data info tu kita masukkan dalam yang halal. Sebab tu sistem ni berada di hujung sekali. Sebab di fasa terakhir, dalam maklumat apa semua tu, satu persatu kita key in dalam sistem yang halal ni. Jadi, yang halal ni sistem yang kita pakai, dia tak susah sebenarnya. Dia adalah very straightforward. Yang penting, kita tahu information apa yang perlu kita masukkan dalam tu. Of course lah, kita kena biasa jugalah dengan sistem ni, memandangkan sistem ni di hosting ataupun di server pakai government. Kadang-kadang ialah dia ada downtime, dia ada lag dia ada slow dia. Jadi itu kita kena faham lah sifat dia tu, kita kena maklum, dan kita kena biasakan diri dengan sistem. Diharap pihak JAKIM dapat kemaskini lah ataupun update. Itu harapan saya lah. Okay? Dan sistem tu kita pakai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mohon halal, kalau belum ada akaun yang halal, sila dapatkan akaun tersebut. Daftar percuma sahaja. Okay, perlu masukkan SSM lah. SSM, identiti permohonan My Halal ni, di ID dia adalah SSM tu. Jadi satu SSM, satu nombor SSM boleh ada satu akaun sahaja. Okay. Jadi info-info berkaitan sistem ni, tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan ni lah, MHS ni reference dia. Kemudian bahagian yang kedua tu My Halal tu,
pada saya belum ada panduan lah, belum ada panduan ataupun tak tahu, boleh tanya Jakim ada panduan. Tapi kami ada sediakan panduan lah untuk macam mana. Actually panduan yang kami sediakan ini bukan cover maya halal sahaja, bukan cover cara mengenai maya halal je, tapi dia merangkumi semualah daripada A sampai Z. Sebab kita panggil tu adalah halal mastery. Okey, halal mastery tu panduan tu kami buat untuk adalah satu program coaching sebenarnya. Program coaching tapi kami digitalkan dia, kami jadikan dia satu beberapa video, okey, untuk jadi rujukan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan berminat untuk dapatkan akses, saya sertakan link di description di bawah ini. Harganya sangat-sangat murah berbanding tuan-tuan lantik coaching ataupun konsultan ataupun hadir kelas tersebut. Okey, kelas tersebut kita dah buat dulu dan kita tak buat lagi kelas tersebut secara online. Okey, kelas tu saja satu partisipan RM700 lah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah kalau tuan-tuan berminat serius tentang halal. Panduan ni lengkap. Okey, lengkap, just ikut sahaja dan try mohon sendiri. Okey, itu sahaja bahagian sistem dan dengan itu berakhirlah video kelima video. Okey, 3PDS, people, product, premise, product, people, dokumen dan sistem. Ikut saja panduan ini, tak payah pening-pening, ikut je apa yang perlu disediakan panduan ini, formula ini. Dan insyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh mohon halal dengan mudah, lancar dan sistematik. Dan yang paling best, dengan inisiatif terbaru, tuan-tuan puan-puan tak perlu tunggu lama. Tuan-tuan puan-puan mungkin 3 bulan atau 4 bulan dah boleh dapat mohon halal. Jadi dengan itu saya akhiri video kali ini. Kita berjumpa lagi di masa akan datang pada video yang lain, di topik yang lain. Saya Abdul Fazmin, Coach Halal daripada Jomon Halal. Dengan ini mengucapkan Assalamualaikum dan terima kasih. Take care. Kita jumpa lagi di video akan datang.